أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan niat yang ikhlas dalam dalam menghadiri majlis ilmu pada malam ini. Dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu-waktu yang berlalu daripada kita ini dengan kita dapat menghabiskannya dengan ketaatan kepadanya. Dan kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu yang bermanfaat, yang memberi manfaat kepada kita di dunia kita dan di hari akhirat. Kita mohon Allah Ta'ala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala redha akan diri kita. Dan saya ingatkan hadirin yang hadir pada malam ini di masjid yang mulia untuk niat i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita menerusi kitab syarah bagi matan Abi Suja'. Abi Suja' ini karangan Al-Imam Abu Suja' radhiyallahu an. Sebelum ini kita telah masuk membahaskan tentang waktu-waktu solat, macam mana nak menentukan masuknya waktu solat. Dan hari ini kita masuk pada fasal yang baru dalam kitab ini. Kata pengarang kitab, faslun wa syaraitu wujubis salati salasatu asya'a. Dan syarat-syarat wajib salat itu ada 3 perkara. Jadi orang tu wajib buat solat ni ada 3 benda. Ada 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, kata pengarang kitab, al-Islamu. Yang pertama mesti dia beragama dengan agama Islam. Maka orang yang agamanya Islam, wajib ke atas dia solat. Solat yang kita sebut inilah solat 5 waktu, yang ia zuhur, asar, maghrib, isya dan juga subuh. Baik, kalaulah syarat wajib salat itu dia mestilah Islam, orang kafir lagu mana? Maka kata ulama, fala tajibu 'alal kafiril asli, dan tak wajib salat, tak wajib ke atas orang kafir yang asli. Tak wajib tu, tak wajib apa? Tak wajib minta dia laksanakan salat di dunia ini hal keadaan dia masih kafir. Itu maknanya. Bila kita kata tak wajib atas orang kafir itu solat, apa makna kalimah tu? Maknanya ialah tak wajib minta dia. Tak boleh kita kata kepada orang kafir yang dia belum lagi peluk Islam, belum lagi dia mengucap 2 kalimah syahadah, sekarang laksanakan solat. La naqulu dhalik, kita tak kata macam itu kepada seorang yang kafir.
kita tak minta dia hadirkan perbuatan salat hal keadaan dia kafir. Itu maknanya di sini. Walaupun nanti orang kafir ini yang dia tidak orang ini nanti di hari akhirat dia diberi balasan buruk di atas dia meninggalkan salat. Oh, orang kafir dia diazab ke disebabkan dia meninggalkan salat? Macam mana? Naam. Orang kafir yang dahulunya boleh dia peluk Islam, and then setelah itu dia laksanakan salat, nanti di hari akhirat mereka diazab kerana tidak laksanakan salat. So tak bolehlah seseorang tu kata, "Oh, tak apa, dia kafir, dia tak perlu salat. Nanti di hari akhirat tak ada apa-apa." No. Orang kafir di hari akhirat diazab kerana mereka tak salat. Kenapa macam itu? Kerana masa di dunia dahulu boleh sahaja dia peluk Islam, and then setelah itu mereka melaksanakan salat. Kamu kata macam ini ada dalil tak? Maka kata ulama, apa yang disebutkan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Ma salakakum fi saqar." Allah Ta'ala sebut tentang golongan al-musyrikun. Musyrikun orang kafir, penyembah berhala. Maka Allah berfirman tentang mereka, kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka yang disebut dengan saqar. Maka mereka kata, "Lam nakuna minal musallin." Kita dulu tak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang salat. Dulu kita masa atas dunia dulu tak salat. Kenapa? Kerana dulu kita boleh je peluk Islam, and then kami salat. Kami enggan masuk Islam dan kami tak salat. Maka disebabkan ini kita diazab di hari akhirat. Itu tuan-tuan, maksud di sini tak wajib ke atas orang kafir asli itu solat. Kenapa kamu sebut kafir asli? Ada kafir yang tak asli. Kata ulama, nak membezakan dengan kafir murtad. Nak membezakan dengan kafir murtad. Kenapa? Kerana orang kafir murtad itu wajib ke atasnya salat, dan yang ini wajib dia kembali kepada agama Islam dengan menutur 2 kalimah syahadah, dan dia wajib ke atas dia qada bagi salat-salat yang dia tak buat ketika dia kafir, ketika dia murtad. Tapi ada beza ke dari sudut qada antara orang yang murtad dengan orang yang kafir asli? Kafir asli ni yang daripada asal dia tak perlu Islam. Maka kata ulama ada beza. Bezanya, orang kafir yang asal, yang dia tak pernah masuk Islam, bila dia perlu Islam, wajib tak ke atas dia qada? Waktu-waktu dia dahulu masa dia kafir dia tak salat. Maka kata ulama tak wajib orang kafir yang asli itu dia qada. Tak wajib. Lepas tu yang murtad macam mana? Yang murtad ni maknanya dulu dia beragama dengan agama Islam, and then dia kufur. Sepanjang kemurtadan dia itu berapa lama? Katakan sebulan. Okey, sebulan itu dia kena qada semuanya. Maka orang yang murtad dia kena qada segala salat yang wajib dia laksanakan di saat dia jatuh di dalam murtad. Di saat dia jatuh di dalam kemurtadan. So ini yang kita nak sebut dekat sini. Ini yang kita nak sebut perkara yang dibahaskan oleh ulama-ulama kita. Kemudian di antara syarat, di antara perkara yang mewajibkan seseorang itu dia salat, iaitulah seseorang itu dia baligh. Maka orang yang baligh wajib ke atas dia salat. Sebab itulah bila seawal anak tu dia sampai umur baligh, maka ibu bapa ini sunat dia kata kepadanya, sekarang kamu telah baligh, apa yang kamu buat daripada perkara yang saleh itu diberi pahala oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan apa yang kamu buat daripada perkara yang dosa, maka dicatat ke atas kamu dosa.
Kerana bagi orang yang tak baligh tak macam itu. Maka bila anak kita mula dah baligh, kita kena sebut ini kepada dia. Dan macam mana kamu nak tahu anak itu dia baligh? Kalau dia perempuan, kata ulama, dengan berlaku salah satu daripada dua perkara. Kanak-kanak perempuan, kamu tahu dia baligh dengan berlaku salah satu daripada dua perkara. Tak disyaratkan kena gabung dua-dua ni pada diri kanak-kanak perempuan tersebut. Baik, apa dia dua perkara ini? Yang pertama kata ulama, ru'yatul mani, iaitulah dia melihat mani. Maksud di sini ialah al-ihtilam, yang ia mimpi basah. Kalau sekiranya kanak-kanak lelaki tersebut, ini kita cerita tentang kanak-kanak lelaki, maka kanak-kanak lelaki itu dikira sebagai baligh dengan dua perkara. Pertama, dengan keluar mani. Misal contoh dia mimpi basah, maka dikira baligh dia dengannya. Dikira dia baligh dengannya walaupun dia belum lagi sampai umur 15 tahun, belum lagi. So dihukum baligh dia dengannya. Jangan kamu kata belum lagi lah, dia tak sampai umur 15 tahun lagi. No. Itu bukan umur baligh. Kalau itu umur 15 tahun itu jika tidak melihat anak, jika tidak keluar daripadanya mani. Maka kalau tak keluar mani umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, walaupun tak keluar, tetapi dia dah sampai umur 15 tahun, dan maksud di sini sempurna umur 15 tahun Hijriah, maka dikira baligh dengan umur yang mencapai, yang lengkap 15 tahun Hijriah. So satu daripada dua tanda ni kalau berlaku kepada kanak-kanak lelaki, maka dikira baligh dia dengannya. Jangan kata dia belum lagi lah sampai umur 18 tahun. Tu 18 tahun tu untuk mengundi, untuk ambil lesen, itu tak ada kaitan dengan solat, puasa, zakat. No, itu kalau sekiranya dia dah baligh, kalau dia baligh dengan keluarnya mani, umur dia 10 tahun macam itu misal contoh, kanak-kanak sekarang ini kan, maka dia dah jadi baligh ketika umur 10 tahun walaupun dia belum lagi sampai 15 tahun. Ini kena faham betul-betul tentang masalah ini. Ini bagi kanak-kanak lelaki. Adapun bagi kanak-kanak perempuan, berlaku salah satu daripada tiga perkara ni. Tak disyaratkan mesti kena gabung tiga ni baru dikira dia baligh. No. Satu daripada tiga ni mana dulu berlaku, so dievaluate dan dinilai dia baligh dengannya. Satu, kalau kiranya keluar darah haid. Ini tak ada berlaku pada lelaki. Tak ada seorang pun lelaki dalam dunia ini keluar daripadanya darah haid. Maka kanak-kanak perempuan, kalau sekiranya keluar darah haid, misal contoh umur dia 9 tahun, keluar darah haid sehari dan semalam, maka dia dihukum baligh dengannya. Kamu tak perlu lagi tunggu umur 15 tahun. No. Dah keluar tanda yang pertama, tanda mula-mula itulah yang dikira dia baligh dengannya. So kanak-kanak itu dah dikira baligh. Jangan kamu kata alah baru je dia keluar darah haid hari itu, belum lagi umur 15 tahun. No. Jangan tunggu 15 tahun, sekarang dia telah baligh. Dan kadang-kadang kanak-kanak dia lewat. Kadang awal 9 tahun, misal contoh mereka yang duduk di Afrika, tempat yang panas, cepat balighnya. Cepat balighnya. Berbanding mereka yang berada di kutub utara, lambat sedikit. Cuaca dia mempengaruhi seseorang. Kemudian kalau tanda yang kedua ialah keluar mani. Sebagaimana lelaki keluar mani, perempuan juga. Kalau sekiranya dia melihat mimpi basah, maka keluar mani daripadanya. Walaupun dia tak keluar darah haid, dikira dia baligh dengannya. Katakan umur dia 12 tahun macam itu. So umur ketika ini dia dikira dia baligh. Tapi kalau sekiranya dia tak keluar mani dan tak keluar darah haid, umur 11 tahun, 9 tahun tak, 10 tak, 11 pun tak, 12 pun tak, 13 pun tak, lengkap umur 15 tahun walaupun tak keluar juga, tak mani pun tak keluar, darah haid pun tak keluar, so dihukum baligh dia dengan dia berumur lengkap 15 tahun Hijriah. Bila kita sebut 15 tahun ni tuan-tuan, jangan duk ingat Februari Januari ya. Kita ikut tahun Hijriah.
Lepas tu ada beza ke? Ada beza. 1 tahun ada 11 hari beza. Kalau orang tu ikut bulan apa, ikut apa, ikut bulan orang putih lah senang. Umur dia 95 sekarang ni. Ikut apa tu bulan Muharram Safar dah 100 lebih dah. Sebab beza 100 hari dalam 1 tahun. Beza 11 hari dalam 1 tahun. So kalau 11 hari tiap-tiap tahun, maka nanti dia akan ada beza pada umurnya. Bila dia dah sampai umur 40 tahun, 50 tahun, sebetulnya akan ada beza bulan Islam, bulan Hijriah dengan bulan Hijriah ni disebut juga dengan bulan Qamariyah. Dengan bulan Syamsiyah. Bulan Syamsiyah tu yang dia mencerap berdasarkan matahari. Syamsiyah tu matahari, yang ia adalah Februari, Januari itu kan, yang biasanya kita tengok sama ada dia 30 ataupun 31, melainkan bulan Februari yang dia 28. Adapun bulan Islam ini yang kamu akan dapati dia sama ada dia 29 ataupun 30. Ada tak bulan Islam itu bulan Qamariyah 31 ada? Tak ada. Kalau ada, something wrong dengan takwim tu lah. Kalau ada, tak pun salah kira, salah cetak, macam-macam lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dialah. Maka wajib solat itu ke atas orang yang baligh. Maknanya kalau kiranya dia tak solat, kita kata kepada anak kita, kamu berhak dimasukkan dalam neraka, dosa dengan dosa besar. Ini kalau tinggalkan solat itu dengan sengaja. Tinggalkan solat ini dia ada 2 keadaan. Tengok, bapa tinggal solat kata ulama. Kalau sekiranya dia tinggalkan solat kerana malas, dengan sengaja dia tinggal, dia tangguh, sekejaplah, nantilah, kan, tangguh sehingga habis waktu, maka masuk waktu yang akan datang. So apa keadaan orang ini? Kata ulama, orang ini berdosa dengan dosa yang besar sangat-sangat dosa dia, sehingga hampir kepada kufur. Belum kufur lagi, tapi hampir kepada kufur. Mal'un maknanya dia ini dilaknat, dicelakakan oleh Allah Ta'ala. Hidup dia dicelakakan oleh Allah. Yukhsha alaihi su'ul khatimah, yakni dibimbingi kalau mati dengan mati yang buruk. Itu maknanya orang yang tinggalkan salat dengan sengaja kerana malas. Maka itu maknanya. Melainkan, itu pendapat jumhur, melainkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata kalau tinggalkan salat dengan sengaja, maka hukum dia kafir. Di sisi dua ni. Pertama di sisi Sayyidina Umar, yang keduanya di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Jumhur kata tak, berdosa dengan dosa besar yang hampir kepada kekufuran, tapi belum lagi keluar daripada Islam. Bila keluar daripada Islam, kata ulama, jika dia kata solat tak wajib. Kalau dia kata ambo ni cukup dengan zikir ya. Kalau dia kata zikir, ada sebahagian orang yang kita kata dia masuk dalam ilmu tasawuf, tapi bukan belajar ilmu yang baik, yang betul. Dia baca buku, mungkin dia tak belajar dengan guru tasawuf yang betul. Maka dia kata saya cukup dengan zikir, tak nak solat lagi. Maka orang yang kata macam ini, dia kata solat tak wajib. Di sini jatuh dalam kekufuran. Ini murtad. Yang kita sebut tadi bukan ini. Kita sebut ini orang yang tak solat kerana dia malas, kerana dia sengaja tinggalkan solat. Maka di sini berdosa dengan dosa yang besar, dan wajib ke atas dia qada. Dan ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Kitab dia Al-Majmu'. Adapun kalau orang itu dia tinggalkan salat kerana dia lupa ataupun kerana dia tak ingat, dia ingatkan dia dah salat, bila dah habis waktu dia kata saya tak salat lagi, baru dia teringat bahawa dia belum lagi salat. Orang ini kata ulama, hal alaihi zambun, adakah di atas dia dosa? Kata ulama kita, tak ada di atas dia dosa.
Tetapi hal alaihi al-qada, adakah wajib ke atas dia qada salat yang dia tinggalkan kerana tak ingat ataupun kerana dia tidur? Maka kata ulama, na'am, dia tidak berdosa disebabkan dia tinggalkan salat kerana tidur. Dia tidur sebelum masuk waktu, bangun setelah masuknya waktu. Dia ingatkan dia dah salat, rupanya dia belum lagi salat. Habis waktu baru dia ingat dia belum lagi salat di dalam waktu. Maka orang ini tak ada dosa baginya. Tapi kata ulama, Imam Nawawi juga dan ulama-ulama yang lain mengatakan wajib qada. Tapi bezanya qada bagi salat yang ditinggalkan dengan tak sengaja. Apa makna ni? Tak sengaja. Yang ditinggalkan kerana lupa dan kerana tidur, yang ni qada dia bukan serta-merta, boleh tangguh. Tapi kalau orang tu dia tinggalkan salat dengan kerana malas, maka qada dia wajib, tapi wajib mesti serta-merta. So apa makna serta-merta? Maknanya katakan dia tinggal solat zuhur, kenapa? Kerana malas. Dia tangguh keluar waktu di waktu asar. Di waktu asar wajib dia segerakan qada. Tapi dia main-main lagi, dia tunggu nantilah saya qada. Habis tutup kedai ni saya qada. Kedai tengah ramai customer lagi. Maka orang ini dia dapat dosa yang baru, iaitu tangguhkan solat fardu yang wajib dia qada. Lepas tu dia pergi ke solat isyak juga, dapat lagi. Maka macam itulah orang yang dia tangguhkan solat. Jadi solat ini qada itu jangan ditangguh. Jangan ditangguh. Maka didahulukan qada daripada solat sunat. Hatta kalau kita ada qada, jangan kita ditipu oleh syaitan. Kadang-kadang syaitan dia hiaskan kita, dia jadikan kita rajin untuk buat yang sunat, sedangkan ke atas kita qada. Maka dia kata rugi yang tak buat yang sunat duha tu. Patutnya dia habiskan waktu dia semuanya dengan qada. Lepas itu kalau dia ada masih lagi hidup di dunia, maka boleh dia buat yang sunat. Tapi dia fikir, sayanglah duha sunat. Kalau kamu habiskan waktu kamu dengan qada, tak sempat buat yang sunat, kata ulama itu dimaafkan. Siapa yang kata macam itu? Ibn Hajar Al-Asqalani dia nukilkan daripada ulama-ulama besar, man syaghalahu al-fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Orang yang disibukkan dengan yang fardu, yang qada misalnya contoh, sehingga tak sempat dia buat yang sunat, ini dimaafkan. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Tapi kalau orang tu nak tahu orang ni tertipu ke tak tertipu, orang ini dia jadi sibuk dengan yang sunat hingga tak buat yang fardu, maka orang ini dia ditipu oleh syaitan. Maka syaitan bagi dia suka buat benda yang sunat, and then dia tinggal yang wajib. Dia tinggal yang wajib. Ini sebabnya dia hidup dia dengan tanpa ilmu. Kalau dia ada ilmu, maka dia dahulukan yang wajib, dia kemudiankan yang sunat. Tapi ustaz, yang kanak-kanak belum balik macam mana? Tak wajib ke atas mereka solat ke? Yang kanak-kanak belum balik, maka jawapannya tak wajib ke atasnya solat. So ibu bapa, dia tak boleh kata ke atas anak dia wajib kamu solat bagi anak yang belum balik. Tapi suruh anak solat tu wajib. Ada beza? Naam, ada beza. Anak kamu yang belum balik tak wajib ke atas dia solat. Apa maknanya? Maknanya kalau dia mati tanpa dia melakukan solat, dia mati belum balik, nanti diazab tak di hari kiamat kerana dia tinggalkan salat? Tidak diazab kerana dia belum lagi mukallaf. Belum lagi dia mukallaf. Maka kalau dia mati dalam keadaan dia tak salat, maka dia tidak diazab. Tapi dalam Islam dia ajar supaya kita ni mendidik anak daripada kecil. Maka disebabkan itu Allah wajibkan bagi ibu bapa suruh anak solat. Maka dosa itu pada bapa pada tak suruh dia supaya solat. Maka ibu bapa,
bapa lah terutamanya, ia wajib ke atas dia suruh anak dia salat. Bila dia suruh, bukan belum dia balik, ni anak rajin belajar, anak ni belum umur 7 tahun dah rajin dah. Dia nanti dulu dia ada waktu yang dia mumayyiz. Ada hikmah kenapa ulama dia daripada kecil bukan lahir ajar terus. Bila dia sampai ada tamyiz, akal dia berfungsi. Bila dia ada akal berfungsi, dia tahu yang dia nak sembah ni Tuhan, bukan dia nak sembah selain daripada Allah. Kata ulama, bila dia tamyiz umurnya 7 tahun dan dia dah boleh beza, dia kalau kamu cakap padanya, dia boleh respon kamu dengan jawapan, dengan kefahamannya, itu dipanggil mumayyiz. Mumayyiz ni maknanya kanak-kanak itu dia sampai satu umur, kalau kamu cakap dengannya sesuatu, dia boleh balas kepada kamu dengan kefahamannya. Dia boleh respon dengan kefahamannya. Misal contoh kamu tanya, setahun berapa kali datang Ramadan? Dia kata sekali. Itu bukan dengan hafalan dia, dengan kefahaman dia. Dia kalau dalam seminggu ada berapa hari? Dia kata ada 7 hari. Dia cakap dengan kefahaman dia. Baik, ayah bagi kamu RM10 beli aiskrim RM5, ada berapa lagi baki? Maka dia kata ada RM5. Ini anak telah mumayyiz. Ini mengikut satu definisi. Atau ada satu lagi definisi yang agak mudah lah, iaitu kalau anak itu dah boleh makan sendiri, dia dah boleh minum sendiri, dia dah boleh istinja sendiri, dia boleh basuh berak dia sendiri, kencing dia sendiri, maka anak ini dikira mumayyiz. Kalau dia sampai umur 7 tahun and then dia dah mumayyiz, di sini wajib bagi ibu dan ayah, wajib bagi bapa untuk suruh dia laksanakan salat. Laksanakan salat ketika ini. Tapi kalau sekiranya dia mumayyiz awal, 6 tahun dah mumayyiz, walaupun dia belum lagi sampai umur 7 tahun, maka kata ulama, sunat kita suruh dia salat, tak wajib. Baik, dia mumayyiz umur 5 tahun, tak sunat dan tak wajib. Faham tak tu? Tak sunat. Bahkan anak yang belum mumayyiz, kita kata kepadanya, lihat ayah salat, belajar, tengok macam mana ayah salat. Nanti bila sampai umur mumayyiz, baru kamu salat. Macam itu cara bagaimana ulama ajar. Ni dok, anak tak mumayyiz dia ajar. Bila dah mumayyiz dia tak ajar pula. Yang dia bagilah telefon. Telefonnya ajar anak bila dia mumayyiz. Bila dia dah ada akal, kamu tak isi dia dengan ajaran. Tapi masa dia belum lagi ada akal, belum lagi dia berfungsi, maka kamu suruh dia benda-benda yang tidak wajib lagi ke atas dia. Itu yang salah. Itu yang salah. Jadi fuqaha dia kata kalau anak yang belum lagi mumayyiz, umur 4 tahun belum lagi mumayyiz, maka kamu kata lihat macam mana ayah salat ni. Mula-mula kalau nak salat begini caranya. Maka diajarnya, bukan disuruhnya, suruh dia laksanakan lagi. Itu kata ulama kita, supaya dia buat itu dengan tahu. Dia buat itu dengan tahu. Baik. Seperti mana wajib ke atas bapa suruh anak salat fardu, maka kalau dia tinggalkan salat, wajib juga suruh dia qada. Sebagaimana wajib ayah suruh dia salat fardu, maka begitu juga wajib bagi wali ni bapa lah ataupun datuk dia, suruh dia supaya qada salat kalau kiranya dia tinggal. Jangan kata tak apa ayah maafkan, no. Suruh dia qada. Kemudian tuan-tuan, kata pengarang kitab wal aqal, dan syarat wajib yang ketiga ialah berakal. Maknanya dia berakal waras. Wajib ke atas orang yang ada baginya akal yang waras. Baik, kalau orang tu gila, wajib tak baginya salat? Tak wajib baginya salat. Mestilah dia orang yang ada akal. Di sini hati-hatilah kalau bagi anak yang dia ada penyakit dia, kalau dia tanya doktor yang pakar Muslim, anak saya ini ada akal ke tak ada akal? Tu tanya, dia tanya macam itu.
anak saya ni akal dia berfungsi ke tak berfungsi. Ada sebahagian penyakit anak dia memang tak ada baginya akal. Maka tak wajib bagi ibu bapa suruh dia solat sampai dia mengamuk supaya dia solat. Maka kena hati-hati. Kadang-kadang ada keadaan sindrom Down. Apa penyakit itu nama? Sindrom Down kan? Doktor yang pakar dia kata ini sampai satu level dia memang tak ada akal. Maka di sini kalau kamu tahu level dia macam itu, maka tak wajib ke atas dia salat dan kamu tak suruh dia salat, kerana tak wajib salat itu ke atas orang yang tidak ada baginya akal. Tapi kalau sekiranya doktor kata dia ada akal baginya, maka wajib ke atas kamu suruh dia salat. Macam itu juga kalau orang tu dia sampai umur renta, umur tua sangat, dia nyanyuk. Ketika dia ada akal, masa kamu nampak dia ada akal, suruh dia salat. Tapi kalau dia tak ada akal, dia cakap tak ada akal masa tu, macam mana? Masa dia tak ada akal, maka kamu tak diwajibkan suruh dia melakukan salat. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib salat ini yakni mestilah tuan-tuan dia kena pastikan terlebih dahulu masuk waktu solat. Ini antara syarat sah solat yang kita dah sebut tadi, syarat wajib solat. Adapun syarat sah solat antaranya ialah mestilah masuk waktu terlebih dahulu. Pastikan masuk waktu terlebih dahulu, barulah solat. Ni Zuhur pukul 1:30, dia pukul 1 dah solat lah. Sah tak solat dia? Tak sah solat. Baik, saya tak tahu masuk ke tak lagi ni, tak apalah, solatlah dulu. Dia tak tahu pun solat masuk, maka tak sah solat dia. Orang yang dia tak confirm waktu tu masuk ke tak masuk lagi, and then dia bantai je dia solat, di sini hati-hati. Banyak ada sebahagian orang dia tak tahu masuk ke tak lagi, so dia pun solat. Kalau kebetulan masuk pun kata ulama tak sah. Jadi mesti syarat sah solat itu dia tahu masuknya solat, masuknya waktu solat. Dan kita dah belajar pada pertemuan sebelum ini bagaimana nak tahu masuk waktu solat. Dan sama ada dia tahu secara yakin, macam yang kita dah ajar sebelum ini, itu cara bagaimana nak menentukan masuknya waktu solat secara yakin. Dan boleh juga secara zan. Ini saya sebut, ni rare lah sikit. Misal contoh kalau orang tu dia dah jadi wirid dia kan, misal contoh lepas solat zuhur dia baca Quran 2 juzuk, katakan macam itu. Lepas tu orang azan asar, katakan macam itu. Wirid dia macam itulah. Tiap-tiap kali kalau dia lepas solat zuhur dia akan duduk solat baca Quran. Biasanya kalau habis 2 juzuk ni dah masuk waktu asar, katakan macam itu. So hari itu susah nak tengok, cuaca mendung dan sebagainya. Maka lepas solat, lepas habis 2 juzuk dia pun solat asar. Di sini sah solat dia kerana dia tahu masuknya waktu dengan secara zan. Kerana wirid dia tadi biasanya dia dapat tahu bahawa dengan habis 2 juzuk ni biasanya dah masuk waktu asar, dah masuk dah biasanya. So hari ni dia buat macam itulah. Dia terus pergi solat asar. Lepas dia baca 2 juzuk tu dia panggil dia tahu dengan secara zan. Dengan secara zan pun itu boleh contoh. Dan mestilah dia menghadap ke arah kiblat. Mesti dia menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau orang itu dia tak hadapkan diri dia ke arah kiblat, tak sah salat. Tak sah salat. Bila kita sebut arah kiblat ini, maknanya dia menghadap ke jirim Kaabah tu, diri Kaabah tersebut, dan juga yang berselari dengan Kaabah sampai ke langit yang ketujuh. So apa maknanya? Maknanya kalau orang naik flight, so dia lalu and then Kaabah di bawah, katakan macam itu. Bukan maknanya dia meniarap salat, bukan.
dia menghadap ke arah yang selari dengan Kaabah. Itu maknanya. Hatta kalau dia duduk, katakan dia duduk di langit pertama ke kedua ke, dia duduk di space ke, maka macam itu jugalah. Dia menghadap ke arah yang selari dengan Kaabah. Bukan dia menghadap ke tanah. No, bukan dia menghadap ke tanah. Dan menghadap ke arah kiblat ini maknanya dia hadapkan dadanya ketika berdiri, ketika duduk sepenuhnya ke arah kiblat. Manakala ketika sujud dan rukuk, ini sebahagian badannya menghadap ke arah kiblat. Kerana sebahagian yang lain ke bumi kan. Dan di sini seseorang tu dia kena belajar macam mana dia nak tahu kiblat. Perkara ini wajib bagi setiap individu tahu arah kiblat dia dengan secara kasar. Macam mana kita nak tahu arah kiblat kita dengan secara kasar? Misal contoh, kita mula-mula sekali kena tahu basic dari sudut arah. Okey, sekarang tempat yang saya duduk ni, mana yang arah timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Tapi bila kamu tahu arah utara, 4 arah tu kamu akan dapat tahu semua, betul tak? So, kalau dapat arah utara, setentang dengannya apa? Selatan. So, yang kanan dengannya timur, yang kiri dia barat. So, sekarang dia dapat dah arah yang asas tersebut. Jadi di sini Malaysia, dia duduk di bahagian mana? Duduk di bahagian timur yang mengarah ke barat sikit, di bahagian tenggara. Bila dia solat, okey, bila dia solat dia menghadap ke arah timur laut. InsyaAllah sampai di sini. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.